tahunan anjuran SME Corp Malaysia kini datang lagi. Pelbagai aktiviti menarik disediakan secara percuma. Jom sertai Minggu PKS Kebangsaan 2021 secara maya dari 26 Mei hingga 4 Julai ini. Info lanjut sila layari link tertera. Hello everyone! Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 kini datang lagi. Anjuran bersama Kerajaan Negeri Sarawak, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi dan SME Corp Malaysia dengan kerjasama serba dinamik. Ada pelbagai aktiviti yang akan diadakan seperti e-pameran yang akan menyajikan pelbagai produk PKS dari seluruh Malaysia dan sesi webinar yang akan membuka mata kita tentang ilmu keusahawanan. Dan kesemua program tu adalah percuma. Jadi apa tunggu lagi? Jomlah join Minggu PKS Peringkat Negeri Sarawak 2021 secara online dari 29 Jun sampai 4 Julai tu. Untuk info lebih lanjut boleh layari link yang tertera. Pada mulanya saya bermula dengan penghasilan produk berasaskan gula apung yang untuk dijual di pasaran, iaitu air. Sejenis air yang kita orang panggil bongkol. Okay, bongkol ni adalah sejenis kuih tradisi yang menggunakan gula apung. Biasanya pada waktu bulan puasa, bazar-bazar Ramadan memang banyak jual lah. Jadi kita orang inovasikan benda tu, jadikan dia air. Pada waktu tu saya cuma suka-suka saja. Suka-suka saja untuk buat produk tu, tapi bila ada satu pertandingan business challenge, youth business challenge di Sarawak yang saya terpilih untuk menyertai, dari situ dia start saya mula serius lah. Bagi saya gula apung ni rasa dia memang sedap. Okey, satu memang sedap. Lepas tu dia berbeza daripada gula Melaka dan gula Kabong, dan dia daripada family yang sama, daripada keluarga yang sama, iaitu gula nipah. Tapi macam pokok kelapa pun actually adalah keluarga nipah. Okey, keluarga nipah. Jadi nira daripada pokok kelapa kita buat gula Melaka, nira daripada pokok nipah apung kita buat gula apung. Tapi rasa kedua-duanya berbeza. Rasa gula apung dia lebih smoky, and then dia ada sedikit masin dan berlemak. Itu yang menyebabkan gula apung ni unik lah sedikit. Saya memilih gula apung ni sebab ada potensi yang saya nampak untuk produk ini supaya lebih jauh dapat kita hantar ke seluruh dunia. Sebab salah satu yang saya tengok adalah natural resources kita di Sarawak ni banyak pokok apung, tapi tak semua tempat ambil hasil daripada pokok apung ni. Apa yang saya lihat untuk generasi muda di Sarawak, industri gula apung ini boleh dijadikan pendapatan mereka. Sasaran kita bukan hanyalah untuk pasaran tempatan, tetapi juga pasaran antarabangsa. Golongan muda perlu melibatkan diri di dalam industri ini kerana kita tidak mahu industri ini mati, terhenti sekadar di generasi tua yang sekarang. Kerana semua pembuat-pembuat gula apung yang ada di Sarawak ini adalah generasi tua. Jadi jika tidak ada sesiapa yang menyambung kerja-kerja mereka, maka industri ini akan pupus.
Bagi memenuhi permintaan pasaran yang semakin bertambah, syarikat kami dalam perancangan untuk membesarkan pusat prosesan kami. Secara tidak langsung, ini akan membuka peluang pekerjaan kepada anak Sarawak dan juga memberi sokongan penuh kepada pengusaha gula apung tempatan. Setakat ni syarikat kami telah mengeluarkan satu gula apung sedia ada, and then kami juga telah mengeluarkan sirap gula apung, lepa gula apung dan juga minuman berasaskan gula apung yang berjenama Chunky Beverages. Setakat yang kami lihat sekarang ni, penerimaan orang ramai berkenaan dengan produk yang berasaskan gula apung ni bermula daripada kami buat lepa gula apung pada tahun 2019. Permintaan masa tu sangat banyak lah, and then kita pasarkan di rangkaian pasar raya. Lepas tu kita hentikan seketika untuk perbaiki lagi resepi dia sebab memang diakui terdapat sedikit bermasalah daripada segi resepi yang sebelum ini. Tapi sekarang ni kita dah jumpa resepi yang baru dan lebih stabil, jadi kami keluarkan semula lah lepa gula apung tu. Lepas tu kami buat range minuman. Minuman kita bermula pada bulan puasa 2020, di mana masa tu kita dalam tempoh PKP lah. Jadi permintaan masa tu memang tinggi dan kita buat banyak edaran, sistem ejen di seluruh Sarawak setakat tu. Dan selepas tu kita buat package DIY lah yang di mana kami memudahkan kami untuk pasarkan ke seluruh Malaysia. Untuk lepa gula apung ni, setakat yang saya tahu, lepa yang berasaskan gula apung ni yang berada di pasaran komersial, syarikat kami yang pertama lah yang mengeluarkan produk inilah. Dan kami keluarkan perisa satu persatu. Mula kita keluarkan perisa original. Lepas tu kita keluarkan perisa kacang. Lepas tu kita keluarkan perisa coklat dan akhirnya kita keluarkan perisa kopi. Lepa ni juga kita sudah bawa sampai ke Expo Halal di Jepun lah. So penerimaan masyarakat di sana yang datang ke booth kami masa tu, mereka sukalah. Mereka cakap unik lah perisa dia. Kalau gula apung daripada syarikat kami, setakat ini kami telah sampai ke ni lah, seluruh Sarawak memang dah ada dah. And then kita juga ada klien daripada Semenanjung Malaysia dan juga Sabah lah. So yang setakat pengguna kami yang terbesar adalah dari Semenanjung Malaysia lah. Mereka order mereka memang banyak lah, dan kita ada hantar guna perkhidmatan pos, ada guna perkhidmatan kapal. Yang itulah bergantung dengan permintaan pelanggan masing-masing lah. Setakat pemasaran produk gula apung ni daripada syarikat kami telah memasarkan produk kami. Satu, kami telah meliputi Sarawak, and then kita juga telah menghantar sampai ke Semenanjung Malaysia dan juga Sabah. Untuk penjualan gula apung di Sarawak ni, kami banyak menggunakan platform secara online lah. Itu sangat mudah lah untuk kami sebagai pengusaha yang kecil untuk capai komuniti-komuniti di seluruh Malaysia. Jadi kami gunakan platform seperti Facebook dan juga Shopee lah. Sekiranya ada kelebihan dari segi teknologi dan juga inovasi dalam industri gula apung ni, saya berharap kita dapat mengeluarkan lebih banyak produk dan juga makanan ataupun minuman yang berasaskan gula apung, di mana kita mampu untuk mempamerkan di pasar raya tempatan dan juga antarabangsa. Harapan saya adalah supaya gula apung semakin dikenali di seluruh dunia dan akan meningkatkan ekonomi Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat petang, berjumpa lagi di kali yang ketiga. Jadi pada hari ini ada special tetamu yang sangat special. Jadi sebelum itu, untuk pengetahuan anda, SME Show Off ini adalah program anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian Pembangunan Usahawan Sarawak, Mintrek Sarawak dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi Medak, SME Corporation Malaysia dan Serba Dinamik Sdn Berhad. Dan pada hari ini masih lagi bersama saya Sazli Asfiah dalam segmen SME Show Off, dan saya membawa khas seperti yang saya cakap tadi, ada tetamu khas pada kita pada hari ini, iaitu antara salah satu syarikat yang mana yang telah mengkomersialkan, ayat komersial itu besar, mengkomersialkan produk gula apung di ke pasaran tempatan tetapi di pasaran dunia dan global. Dan terima kasih kerana sudi bersama kami dalam segmen Show Off.
Jadi terima kasih selamat datang. Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah terbaik. Jadi Encik Saiful, jadi boleh ceritakan sikitlah tentang latar belakang syarikat SPL Industry. Okey, SPL Industry saya bahas dia asalnya sebenarnya memang bukan fokus dia ada Kelapong. Jadi kita start daripada dulu. Itu kita daripada Parlimen Catering lah. Okey, catering and then we produce sambal. Okey, sambal itu kita dalam setahun ke dua tahun yang awal. Aku company sekarang ni dah dalam kalau masuk yang catering itu dah around 6 ke 7 tahun. 6 ke 7 tahun lah. Jadi Gula Apong ni mulanya adalah side project. Okey, bukan our main utama lah. bukan utama. Side. Side je. Jadi kita orang buat sampingan sikit-sikit je. Okey, jadi saya nak ada kenyataan sini lah, saya nak baca. Okey. Bermula pada tahun 2014 di rumah sebagai penambah pendapatan sampingan dengan menjual nasi lemak bungkus kepada pelajar di Universiti Putra Malaysia kampus Bintulu. Dikenali sebagai Sampai Pak Leman. Saya nak tahulah di sebelah saya ni, saya kenalkan Puan Caroline, Erina Aisyah, Cindy binti Nordis, iaitu sebagai pengarah eksekutif SPL Food Industry Sdn Bhd. Jadi Puan, idea siapa sebenarnya sambal? Memang kita kau minat sambal. Dia minat kita ada juga. Minat lemak. Okey. Okey, macam cerita macam mana boleh terus buat sambal. Kita dulu masa dulu dia balik Kuching, masa tu saya nak so dia balik ke Kuching untuk jaga kami lah. Dan Bintulu. Bintulu. Saya kerja di Bintulu sebelum ni di Bintulu. Jadi mula-mula dia jual nasi lemak pada student-student di kampus. Jadi student-student ni suka lah dengan jenis sambal tu. Makin hari dia request lebih sambal. So dia pun heran lah, minta sampai 1/10. Dan tak lama lepas tu kita cubalah untuk buat idea jual tu sambal lah. Kita cuba jual kat kawan-kawan dulu untuk cuba makan. And then dapat feedback yang okey, kita improve rasa sambal tu sikit dan kita cuba untuk potongkan. Jadi apa yang saya faham yang Encik Saiful minat sambal. Jadi yang buat sambal, yang masak sambal tu Puan ni lah. Di sini juga. Wah, boleh tahan. Saya background ni memang chef lah. Memang background memang chef. Saya ada diploma in professional chef. And then kerja dekat di Meridian Kuala Lumpur and Hilton Putrajaya around 6 years lah. Lepas tu balik ke Miri and buka restoran. Okey, jadi itu je apa yang dikongsikan bersama kita. Dia bermula daripada sambal dan kemudian dia beralih kepada gula apong sebagai, sebenarnya pada awalnya sebagai apa tu, sampingan saja. Tapi boleh ceritakan macam mana bermulanya produk gula apong tu? Okey, kita orang mulanya memang sebagai sampingan, mulanya dengan lemper gula apong. Idea itu datang bila saya tengok Shark Tank. Okay, Shark Tank ada satu company ni, dia buat maple butter. Maple butter daripada maple syrup. So I think of kalau buat gula apong punya spread mungkin boleh. So kita orang cuba and tak senang. Gula apong ni boleh katakan agak tidak stabil kalau tak ada bahan-bahan lain yang diletak dalam tu. Kita buat R&D untuk lemper gula apong tu I think around 2 years. 2 years baru dapat yang stabil. Mana mengambil masa 2 tahun. 2 tahun. Kita try error. I see. Macam yang saya kongsikan sebelum ni, ada yang pengusaha tu dia cuba 4 tahun resipi. 4 tahun baru jumpa resipi. Tapi untuk gula apong ni 2 tahun lah. Okey. Kemudian jadi saya punya cara untuk R&D adalah jual dulu. Saya buat, saya jual. Tapi lepas tu saya dapatkan feedback. Untuk dapatkan feedback. Saya dapatkan feedback. Kita orang pernah botol tu meletup.
botol meletup. Okey, okey. Botol spread tu meletup. Sebab kita orang pakai bahan yang baru dalam tu. Sebab ada orang beritahu dia air minyak dia naik atas semua. Kenapa dia meletup? Sebab panas ke apa? Sebab bahan Bahan tu. dalam tu. Bahan tu dia react dengan tu. Dia keluar. Dia keluar pecah. Macam saya faham macam air nira apa. Dia kalau di tengah tempat panas kita letak dalam kereta rasa kat Semenanjung banyak. Dia kalau biar panas dia akan meletup. Dia keluar gas dia. Keluar gas. Lebih kurang macam tu. Nah, ni. Jadi okey. Sekiranya Melaka terkenal dengan gula Melaka. Pahang pula terkenal dengan gula gabung atau inau. Sarawak pula terkenal dengan gula apung. Apa yang istimewanya gula apung ni berbanding gula-gula yang ada kat Malaysia? Okey, gula apung ni kalau kita tengok, kalau saya bercakap daripada segi teknikal, teknikal iaitu lab test, gula apung ada kandungan garam. Okey, bila saya bandingkan dengan gula Melaka, kandungan garam yang gula apung ni lebih. Jadi dia bagi rasa lemak tu. Lemak tu. Jadi itu salah satu kelebihan gula apung sendiri. Adalah daripada segi rasa. Rasa dia berlemak dan smoky. Smoky tu yang kuat tu, yang dapat bezakan sebenarnya. Kalau sebut smoky memang saya faham lah rasa dia macam mana. Okey, jadi kepada anda semua yang sedang menonton, saya mohon kepada penonton yang sedang menonton, sila sharekan video live ini, dan kalau nak komen sila komen dan berikan pendapat, kongsikan pendapat dan pandangan anda, dengan harapan kita semua dapat menyebarkan dan memperoleh info dan maklumat berkaitan dengan industri PKS khususnya di Sarawak. Dan selain itu juga kita juga dapat memupuk semangat keusahawan bersama-sama, kerana tanpa anda kemungkinan siapalah mereka. Bertemakan Mula Berdikir Azam Langit, kemungkinan anda adalah satu penggiat aktif dalam industri PKS tempatan dan pada masa depan insya-Allah, dan menjadi pemakin kepada pembentukan masa depan negara. Jadi soalan yang seterusnya saya tanyalah, kalau kita tengok produk di sini banyak kita tengok ini terhasil daripada hasil R&D dan sebagainya, dan usaha yang diusahakan oleh Encik Saiful dan isinya. Dan boleh beritahu sikit tentang jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh SPL. Okey, jadi saya asalnya semua bermula daripada ni, sambal manis. Pak Liman. Ini sambal manis ni kita yang first sekali. Minta close up. Kita close up dulu sambal manis Sambal manis. Sambal manis. Okey, dia mula daripada sambal manis. Lepas tu saya fikirkan mungkin customer nak cuba lagi. Kita orang keluarkan sambal bilis. Okey. Sambal bilis Sambal bilis. Sambal bilis. Alright. Okey. Lepas tu just untuk adakan choice yang lebih banyak, jadi kita orang buat sambal pedas dan sambal lada hitam. Okey, dia ada memang berlainan rasa lah, semua berlainan rasa. Saya nak tanyalah. Kalau ikutkan untuk pengalaman saya ramai sahabat orang Sarawak, banyak orang Sarawak dia tak suka pedas. Kan, dia tak suka pedas, dan manis kan kadang je dia suka kan. Dia mild dia suka lah. Apa respon terhadap produk yang mana yang mengeluarkan yang ada prefer pedas? Macam mana feedback? Okey, jadi feedback dia macam kalau kita nak compare sambal pedas dengan sambal geronong. Geronong ni pedas. Geronong pedas lagi. Dia dari ciri geronong kan. So ni semua actually daripada feedback customer lah. Okey, feedback customer. Okey, bila kita orang buat empat ni, yang paling laku is actually sambal manis. Paling manis? Paling laku. Okey, sambal manis yang paling laku. Sambal manis ni kita orang buat jadi sambal share up. Okey, sambal share up. Ni cerita sebelum PKP, saya bekalkan sambal share up ni dekat sebuah restoran di Miri. 1 tan sebulan. 1 tan sebulan? 1 tan sebulan. Mereka gunakan? Biasanya sambal share up ni gunakan untuk apa? Masak apa? Untuk seafood. Untuk makanan seafood lah? Ya. Tumis sekali. Nampak kan? Mungkin tak ramai yang tahu kan ada sambal share up dekat luar sana. Dan saya pun tak tahu, saya pun tahu benda ni ada dijual. Dan berapa harga kalau untuk ini? Jadi 1 kilo RM20. 1 kilo RM20. Boleh tahan. Okey. Jadi ceritanya restoran tu dia punya income for lunch only RM10,000 untuk di Miri. Tapi bila kita lepas tu bila selalu ikut expo, customer respon yang sama-sama ni dia manis. Memang ada gula. Jadi itulah yang created sambal geronong. Sambal geronong tak ada gula, tak ada belacan. So, untuk sambal geronong ini target dia sasaran kepada siapa? Penggemar pedas. Penggemar pedas. Saya tanya lah, Puan suka pedas?
Boleh lah. Sejak saya kenal dia, saya makan pedas. Kena suka juga walaupun tak suka kan. Okey, jadi sambal gunung ni pedas. Saya tak pernah try lagi kan. Tapi saya rasa nak try lepas ni kan. Macam mana pedasnya? Dulu memang saya kuat makan pedas, tapi sekarang ni tak tahu lah macam mana. Okey. Jadi ceritakan sikit tentang sasaran produk ni. Okey, sasaran produk ni memang untuk yang penggemar pedas lah. Sebab I think around 2 years ago, trend sambal ni memang tengah boom kan. So masa tu pun saya ride the wave lah. Jadi transition company daripada fokus sambal kepada gula lapung ni adalah waktu semula PKP. Okey, mula PKP, our main client yang 1 tan sebulan tu, dia punya sale drop 90%. Okey, jadi sebab dia bukan diri, customer dia banyak daripada Brunei. Jadi bila border tutup, dia pun memang down. Jadi sekarang ni dia masih surviving tapi not as good as last time lah. Jadi masa tu kita fikir macam mana kita orang nak dapatkan income untuk company. So kita orang buat produk-produk gula lapung. Bermulanya dengan yang minuman. Minuman kita orang waktu tu. Boleh tunjuk yang mana yang pertama? Minuman tak ada. Minuman tak ada. Apa nama minuman tu? Dia start daripada bongkol lah. Bongkol. Dia ada macam puding pandan, and then ada susu, and then ada sirap gula lapung. Semua tu base daripada sirap ni. Sirap ni. Jadi daripada tu kita create teh gula lapung, kopi gula lapung, coklat gula lapung. Semua based on sirap gula lapung. Jadi dengan macam tu lah yang kita start grow balik. Okey, yang ini adalah sirap gula lapung. Okey, fokus. Okey. Fokus tukar. Belum. Tunjuk. Tukar. Saya rasa ramai penonton dia tahu sebenarnya produk ni sebab memang saya pernah nampak juga kat pasar raya. Betul? Memang ada. Produk ni popular sebenarnya. Dan ini kali pertama saya jumpa punya founder kan. So saya rasa bangga lah. Jadi ini ada produk sirap gula lapung. Ini untuk minuman lah. Untuk minuman. Dan berapa harga untuk ini? Yang tu RM12.50. RM12.50. Harga dia taklah mahal, murah je. Dan juga kalau nak tanya pasal sambal tadi lupa tanya berapa harga? Yang ni RM7.90. RM7.90 sambal. Kalau malas buat sambal lah, beli sambal ni, buka je, campak makan. Kan, cuma masak nasi je lah. Takkan masak nasi pun malas, teruk betul. Kalau yang ni dalam ni dia sachet. Dia bentuk sachet. Dia bentuk sachet. Untuk sachet tu memudahkan lagi. Kalau nak bawa bekal ke apa, senang. Senang. Okey. Kita orang dulu target ni untuk traveller. Tapi sekarang ni masa Covid memang kurang sikit lah. Alright, jadi ini pula produk apa nama ni? Dia sama ni sirap. Dia sama sirap. Cuma packaging dia lain-lain. Cuma saiz dia lah. Yang lain. I see. Yang ini berapa harga dia? Yang tu RM8.50. RM8.50. Okey, boleh tak? Kalau tak nak beli yang besar, beli kecil. Betul. So dia ada option kat situ lah. So kita pergi pada yang kedua ni. Okey. Boleh terangkan sikit? Okey, yang ni adalah granule. Yang ni produk antara produk baru. Label ni actually bukan label kami. Okey, yang ni adalah label untuk pasaran Amerika Syarikat. I see. Jadi actually ni kita orang target untuk ekspor lah. Saya nak tanya lah, okey lah, cerita pasal ekspor semua kan. Antara banyak-banyak produk yang mana banyak diekspor ke luar negara? Okay. Produk apa? Kita orang punya sambal setakat ni baru ada di Brunei lah. Tapi di Brunei dah 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun. Kita orang consistently supply dengan orang untuk Brunei. Yang ni, yang projek-projek ni baru mula tahun ini lah. Oh, ini adalah projek yang terbaru lah. Yang terbaru lah. Okey. Jadi apa perancangan pada masa depan untuk syarikat SCL industri? Apa yang akan dirancang dan sebagainya? Boleh kongsikan? Okey, sekarang ni syarikat kami terlibat dalam projek under Teraju dan USM. Okey, projek Teraju dan USM ni dia membantu komuniti. Kami diamanahkan untuk membeli bahan mentah daripada komuniti, which is yang obviously is gula lapung dan juga cili bronong. Okey,
apa yang mereka menggelar kami sebagai one stop center. Okay, one stop center di mana syarikat kami akan proses untuk dijadikan produk dan dijual kepada market antarabangsa. Okey, dalam projek Traju ni juga Traju dah appoint 4 company untuk membeli produk-produk ni untuk dibawa ke negara mereka. Itu negara yang terlibat adalah Amerika Syarikat, Jepun, China dan juga Timur Tengah. Nampak produk tempatan yang mana yang kita boleh katakan dia dah pergi ke luar negara, dan kita sebagai masyarakat lah, kita hidup sebagai komuniti, memang kita wajar support terutamanya local produk. Jadi kalau lihat di sini produk-produk ni kalau tengok dia boleh pergi jauh sebab dia ada, kita panggil apa, dia ada identiti dia sendiri, khususnya di negeri Sarawak lah, apa semua tu kan. Jadi saya nak kongsikan lah di sini. Puan tengok Puan Garilin dia senyap dia kan. Saya nak minta pandangan lah kepada yang macam nak start bisnes, contohnya apa tips dan nasihat. Silakan. Tips dan nasihat untuk yang Okey, siap. Okey, satu dia kena tahu dululah apa yang dia buat lah untuk dia buat. Macam contoh minat dia lah. Kalau tak ada minat susah juga lah untuk mula. So macam kami cuba macam-macam bisnes sebelum ni. So kita cuba buat yang baik untuk satu bisnes tu. Bila bukan rezeki di situ, kita cuba lagi untuk explore lah sampai kita dapat ikan makanan. Okey. Panjang Puan bersama suami lah menjalankan bisnesnya, apa cabaran boleh kongsi ke? Banyak. Saya kenal dia dari sebelum saya Okey. kahwin lagi. Saya baru graduate satu. So saya kenal dia daripada bisnes makan. Kedai makan? Restoran. Puan buka restoran nak makan ke? Tak, dia buka. Dia yang buka. Dia kerja. Dia kerja. I see. Dia kerja. Saya graduate, saya bekerja. Maksudnya kita panggil dia cinta restoran lah. Oh, memang. So daripada dia betul. restoran tutup, lepas tu dia buka kucing, dia start small business lagi. Macam-macam lah. Macam-macam. Bisnes makanan, bisnes hotel, lepas tu balik lagi ke bisnes makanan. Dan kalau sebut pasal cabaran, itu memang kalau cerita esok tak habis kan. Dan kita nak fokus kepada macam pandemik. Ada semua orang kan memang bisnes dia terkesan dengan pandemik. Ada sebaliknya. Kalau macam STL food industry macam mana? Sejak pandemik. We are very lucky lah sebenarnya bila terpilih untuk projek Traju tu. Okay, we are very lucky. Timing dia memang cun. Timing memang cun. Jadi tapi bukan senang juga. Bukan senang juga. Yang saya dapat tengok untuk kalau waktu pandemik ni adalah we have to be flexible. Macam saya dulu bulan Opong cuma 5% daripada income company. Sekarang ni dia dah jadi 95%. Dia dah pusing. Dia pusing, betul-betul pusing. Sebab masa tu kita tak boleh tunggu. Kita dah boleh tunggu, jadi kita kena fikir apa nak buat untuk dapatkan income. So at that time yang side tu tadi engkau ada kat sini kerja kan. Cuba bawa tengah. Bawa tengah dia akan alhamdulillah. Dan untuk pemahaman saya, bisnes ni bukan setakat sebagai bisnes individu tapi melibatkan komuniti. Betul. Macam mana Encik Saiful handle ataupun menguruskan, sebab kita tahu pengeluar gula Apong ataupun yang memproses gula Apong tu melibatkan orang-orang kampung, orang lama kan. Boleh kongsi kan? Okey, macam pengalaman saya untuk berurusan dengan komuniti adalah salah satu masalah adalah consistency quality. Consistency quality. Jadi dia tak standard lah. Dia kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut. Jadi dia macam-macam jenis quality. That's why bila buyer daripada overseas dia minta untuk kita pasarkan sebagai original raw, saya tak setuju. Saya tak setuju sebab saya cakap kalau bawa keluar raw, bulan ni boleh order satu kontainer satu standard, bulan depan belum tentu lagi standard dia, kualiti dia sama. Jadi that's why saya ketengahkan sirap. Sirap saya bancuh balik. Saya olah balik supaya dia jadi stable. Jadi kita boleh keluarkan secara komersial. Tapi itu belum dilaksanakan lagi lah.
Yang untuk pembuatan sikap untuk mengekalkan sanitizer dah dilaksanakan kan? Untuk yang sirap, inilah inilah yang menyelesaikan masalah yang disebutkan tadi. boleh. Nampak? Okey. Jadi R&D, walaupun R&D itu telah tapi sentiasa R&D sentiasa berlaku. Itu yang untuk penambahbaikan produk dan sebagainya. Jadi apa harapan Encik Saiful lah masa depan tentang berkaitan dengan syarikat ni? Okey, harapan saya adalah supaya gula apung ni makin terkenal, di seluruh dunia. Macam yang saya ceritakan tadi, pasaran Amerika Syarikat, mereka membawa masuk granul dan cube gula apung. Ini pun actually adalah antara yang terbaru di pasaran. Lokal tak ada. Lokal tak ada. Tapi kekalan untuk pasaran lokal sebab harga. Hargalah. Jadi pasaran antarabangsa dapat menerima, lokal kita mungkin ambil masa sikit lah. Jadi buat masa sekarang syarikat hanya lebih menumpukan kepada produk-produk gula apung, supaya dalam masa hadapan industri ini boleh memberi income yang besar kepada negeri dan disupport oleh kerajaan negeri dan juga agensi. Boleh sebut agensi yang terlibat yang banyak support? Kita orang banyak support, kadang-kadang ada daripada pertanian, daripada ladang, daripada Mintrap, ada Raju, dan juga yang terbaru sekarang ni adalah yang report. Okay, jadi soalan yang seluruhnya mesti benda ni wajib tanya. Takkan cerita je tapi tak tahu mana nak dapat kan. Tapi kena cerita juga. Tanya Puan dan Caroline lah. Macam mana nak dapatkan produk ni, kat mana lokasi dia? Masa sekarang sebab PKP semua kan, sejak daripada tahun lepas bila PKP dilaksanakan, kita banyak menjual secara online, especially Shopee lah. Pak Dewan Shop, dan juga kita jual dekat Facebook. Facebook apa nama dia? Facebook kami kita boleh download untuk Sambal Pak Liman. Nama Facebook Sambal Pak Liman. Sambal Pak Liman. Type Sambal Pak Liman ya. Boleh juga pergi ke SPF Industri ada juga. Saya kata tu boleh kontak kami direct. Sebab kami ada di sini saja. So nak seperti boleh datang beli sendiri. Okey. Alright. Jadi ada kata-kata akhir kepada, khususnya kepada golongan penggiat seni industri PKS lah. Apa nasihat sampai tahap yang kita dua sekarang ni lah. Apa nasihat, tips boleh kongsikan? Saya rasa saya pun tak nak sama mana masih kecil lagi. Tapi apa yang saya rasa adalah you have to be flexible. Kita tak boleh meratapi kekalahan lama sangat. Okey, memang kita sedih kadang-kadang macam COVID ni bukan dalam kawalan kita kan. Tapi orang kata apa, kekalahan kali pertama bukannya selama-lamanya kalah. Jadi kita fleksibel lah. Kita cuba untuk macam mana aku nak problem ni. Okay, you have to think. Kadang-kadang bolehlah mengalah. Kita sedih 2-3 hari. After that you have to get up and then start again. Alright. Jadi itu saja perkongsian daripada kami daripada SME Show Off. Saya ucapkan ribuan terima kasih lah kerana sudi hadir join kita hari ini. Terima kasih Puan. Terima kasih Cik. Jadi kepada anda yang di luar sana, ingat bertemakan Mula Berdikit Azam Langit. Support local, support PKS. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Pada mulanya saya bermula dengan penghasilan produk berasaskan gula apung yang untuk dijual di pasaran, iaitu air. Sejenis air yang kita orang panggil bongkol. Okay, bongkol ni adalah sejenis kuih
tradisi yang menggunakan gula apung. Biasanya pada waktu bulan puasa, bazar-bazar Ramadan memang banyak jual lah. Jadi kita orang inovasikan benda tu, jadikan dia air. Pada waktu tu saya cuma suka-suka saja. Suka-suka saja untuk buat produk tu. Tapi bila ada satu pertandingan business challenge, youth business challenge di Sarawak yang saya terpilih untuk menyertai, dari situ dia start saya mula serius lah. Bagi saya gula apung ni rasa dia memang sedap. Okey, satu memang sedap. Lepas tu dia berbeza daripada gula Melaka dan gula Kabong, dan dia daripada family yang sama, daripada keluarga yang sama, iaitu gula nipah. Tapi macam pokok kelapa pun actually adalah keluarga nipah. Okey, keluarga nipah. Jadi nira daripada pokok kelapa kita buat gula Melaka, nira daripada pokok nipah apung kita buat gula apung. Tapi rasa kedua-duanya berbeza. Rasa gula apung dia lebih smoky, and then dia ada sedikit masin dan berlemak. Itu yang menyebabkan gula apung ni unik lah sedikit. Saya memilih gula apung ni sebab ada potensi yang saya nampak untuk produk ini supaya lebih jauh dapat kita hantar ke seluruh dunia. Sebab salah satu yang saya tengok adalah natural resources kita di Sarawak ni banyak pokok apung. Tapi tak semua tempat ambil hasil daripada pokok apung ni. Apa yang saya lihat, untuk generasi muda di Sarawak, industri gula apung ini boleh dijadikan pendapatan mereka. Sasaran kita bukan hanyalah untuk pasaran tempatan, tetapi juga pasaran antarabangsa. Golongan muda perlu melibatkan diri di dalam industri ini kerana kita tidak mahu industri ini mati, terhenti sekadar di generasi tua yang sekarang. Kerana semua pembuat-pembuat gula apung yang ada di Sarawak ini adalah generasi tua. Jadi jika tidak ada sesiapa yang menyambung kerja-kerja mereka, maka industri ini akan pupus. Bagi memenuhi permintaan pasaran yang semakin bertambah, syarikat kami dalam perancangan untuk membesarkan pusat prosesan kami. Secara tidak langsung, ini akan membuka peluang pekerjaan kepada anak Sarawak dan juga memberi sokongan penuh kepada pengusaha gula apung tempatan. Setakat ni syarikat kami telah mengeluarkan satu gula apung sedia ada. And then kami juga telah mengeluarkan sirap gula apung, lepa gula apung dan juga minuman berasaskan gula apung yang berjenama Chunky Beverages. Setakat yang kami lihat sekarang ni, penerimaan orang ramai berkenaan dengan produk yang berasaskan gula apung ni bermula daripada kami buat lepa gula apung pada tahun 2019. Permintaan masa tu sangat banyak lah. And then kita pasarkan di rangkaian pasar raya. Lepas tu kita hentikan seketika untuk perbaiki lagi resepi dia sebab memang diakui terdapat sedikit bermasalah daripada segi resepi yang sebelum ini. Tapi sekarang ni kita dah jumpa resepi yang baru dan lebih stabil, jadi kami keluarkan semula lah lepa gula apung tu. Lepas tu kami buat range minuman. Minuman kita bermula pada bulan puasa 2020, di mana masa tu kita dalam tempoh PKP lah. Jadi permintaan masa tu memang tinggi dan kita buat banyak edaran, sistem ejen di seluruh Sarawak setakat tu. Dan selepas tu kita buat package DIY lah yang di mana kami memudahkan kami untuk pasarkan ke seluruh Malaysia. Untuk lepa gula apung ni, setakat yang saya tahu, lepa yang berasaskan gula apung ni yang berada di pasaran komersial, syarikat kami yang pertama lah yang mengeluarkan produk inilah. Dan kami keluarkan perisa satu persatu. Mula kita keluarkan perisa original. Lepas tu kita keluarkan perisa kacang. Lepas tu kita keluarkan perisa coklat dan akhirnya kita keluarkan perisa kopi. Lepa ni juga kita sudah bawa sampai ke Expo Halal di Jepun lah. So penerimaan masyarakat di sana yang datang ke booth kami masa tu, mereka sukalah. Mereka cakap unik lah perisa dia. Kalau gula apung daripada syarikat kami, setakat ini kami telah sampai ke ni lah, seluruh Sarawak memang dah ada dah. And then kita juga ada klien daripada Semenanjung Malaysia dan juga Sabah lah. So yang setakat pengguna kami yang terbesar adalah dari Semenanjung Malaysia lah. Mereka order mereka memang banyak lah dan kita ada hantar guna perkhidmatan pos, ada guna perkhidmatan kapal. Yang itulah bergantung dengan permintaan pelanggan masing-masing lah. Setakat
syarikat pemasaran produk gula lapang ni daripada syarikat kami telah memasarkan produk kami. Satu, kami telah meliputi Sarawak, and then kita juga telah menghantar sampai ke Semenanjung Malaysia dan juga Sabah. Untuk penjualan gula lapang di Sarawak ni, kami banyak menggunakan platform secara online lah. Itu sangat mudah lah untuk kami sebagai pengusaha yang kecil untuk capai komuniti-komuniti di seluruh Malaysia. Jadi kami gunakan platform seperti Facebook dan juga Shopee lah. Sekiranya ada kelebihan dari segi teknologi dan juga inovasi dalam industri gula lapang ni, saya berharap kita dapat mengeluarkan lebih banyak produk dan juga makanan ataupun minuman yang berasaskan gula lapang, di mana kita mampu untuk mempamerkan di pasar raya tempatan dan juga antarabangsa. Harapan saya adalah supaya gula lapang semakin dikenali di seluruh dunia dan akan meningkatkan ekonomi Sarawak.